Islam tak Islam, ambil Islam sebahagiannya, boleh terima yang jahiliah lagi. Anasir-anasir jahiliah ni masih banyak lagi. Okey, tak boleh nak diuruskan lagi. Kenapa? Sebab kerusi yang ada untuk orang-orang yang nak mewujudkan Islam ni setakat ini baru 18. Baru 18 pula, hilang kementerian pula. Kita kata zaman COVID ni, ingatkan rakyat je jangan hilang kerja. Rupanya PM hilang kerja juga. Menteri-menteri menteri-menteri pun hilang allowance dah. Maksudnya kita melihat bahawa untuk penguasaan negara, menguasai negara, memimpin negara adalah satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata yang kita nak sangat ini bersama dengan PN, bersama dengan BN ni. Bukan saja-saja nak kesatuan itu. Nabi arah untuk kesatuan umat, menyelamatkan Islam. Zuriat-zuriat akan datang, akan dapat diselamatkan. Dan yang paling kita nak selamatkan ialah semua rakyat di Malaysia, kita kira sama ada Islam atau bukan Islam, kita nak selamatkan daripada azab api neraka nanti. Bila ada kepimpinan Islam yang menguasai Islam, yang mentarbiah rakyat kepada Islam, maka mereka sebenarnya akan ditarik untuk menganut Islam. Yang dah Islam akan mengikut Islam secara menyeluruh, maka mereka akan selamat nanti di hari akhirat. Ini yang paling besar yang orang tak nampak. Yang masyarakat bukan Islam nampak macam kita nak bertembung dengan mereka atas dasar perbezaan agama. Kita nak menarik, nak menyelamatkan mereka daripada azab bila dapat negara Islam. Begitu juga masyarakat-masyarakat Islam yang lain. Kenapa kita nak sangat bermuafakat dengan MN? Kenapa nak sangat nak bergabung juga dengan PN? Sebab kita nak kesatuan itu berlaku. Malangnya masyarakat Islam mengikut unsur-unsur jahiliah banyak lagi. Fikrah jahiliah tu penuh lagi dalam dada, dalam kepala. Sehingga tak boleh nak terima Islam secara menyeluruh. Sepatutnya ada ruang. Kalaulah Agung memahami Islam secara menyeluruh, dia akan pilih Perdana Menteri yang ikut Islam. Ikut Islam. Bukan untuk memajukan dunia semata-mata. Yang nak majukan dunia ni boleh dilantik daripada menteri-menteri kabinet yang boleh membantu sebenarnya. Kita lihat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Mula-mula sebelum jadi Menteri Alam Sekitar, kita nampak dia ustaz ni. Boleh dakwah, kan? Boleh dakwah, boleh tarbiyah orang. Tapi bila duduk sebagai Menteri Alam Sekitar, dia boleh buat pun. Maknanya orang PAS ni bukanlah yang dipandang oleh orang lain sebagai lebay-lebay. Begitu saja. Bagi tempat tu, bagi peluang tu untuk menjadi pentadbir negara. Boleh diurus sebab kita bukan buat kerja seorang. Di bawah itu ada orang-orang yang berusaha, yang bekerja bersama dengan kabinet-kabinet ni, menteri-menteri kabinet ni. Bukan buat kerja seorang. Itulah dia kerja secara berjemaah. Jadi sebelum akhirnya, nak ambil setengah jam dia. Tapi dah terlebih masa, minta maaf banyak-banyak. Saya cuma nak merayu sangat yang belum join, duduk dalam jamaah PAS. Marilah join sama-sama. Kita dapat pahala banyak. Kalau kita buat kerja seorang-seorang, belum tentu kita dapat pahala banyak, atau bimbangnya Allah tak redha. Sebab kenapa awak tak duduk dalam jamaah kat dunia dulu? Kenapa tak sama-sama tolong orang-orang yang bersama dalam jamaah ni nak tegakkan sebuah negara Islam? Jadi kita tak nak Allah persoalkan pada kita di hari akhirat nanti. Marilah join. Bantu offer diri, saya nak jadi ahli PAS. Saya boleh bantu apa? Saya boleh bantu apa? Saya nak bantulah supaya jangan sampai dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab kita duduk dalam jamaah ini adalah arahan daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan arahan daripada Presiden PAS saja. Bukan. Presiden PAS itu adalah kepimpinan jamaah kita. Tetapi sebenarnya yang mengarahkan kita adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita masuk dengan rela hati, dengan redha, maka kita tidak akan pertikai ahli-ahli PAS. Kita tahu kekurangan-kekurangan yang berlaku pada ahli-ahli PAS. Tapi kita nak menampung kekurangan itu untuk sama-sama membantu. Bila kita tengok daripada luar,
buat apa nak masuk PAS, tengok anak-anak dia teruk juga pakaian dia, tengok keluarga dia hancur juga, musnah juga. Kalau kita pandang dari sudut itu, maka kita akan nampaklah banyak kesalahan berlaku, banyak kekurangan berlaku. Tapi pandanglah secara positif, saya nak bantu untuk membina orang-orang PAS supaya menjadi mentarbiah orang-orang PAS supaya menjadi orang-orang yang ikut Islam secara syumul. Patutnya pandang positif untuk membantu jemaah ini semakin baik, semakin bertambah baik dari semasa ke semasa. Bukan pandang yang negatif seperti orang yang memusuhi Parti Islam se-Malaysia ni. Pandang negatif, memang dia akan jadi banyak negatif, dia akan downkan kita, akan menyebabkan kita tak akan masuk PAS sampai bila-bila, sampai mati. Ramai yang dah mati tapi tidak join dalam jamaah. Mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak wujud sebuah negara Islam dan kita tidak mendukung sama-sama untuk wujudnya sebuah negara Islam. Jadi yang sudah berada dalam jamaah, okey, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha sebaik yang mungkin, seusaha yang mungkin pilihan raya yang ke-15 akan berlaku, maka usahakanlah untuk menangkan Islam di kawasan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Maaf banyak-banyak kalau saya terlewat masa dan terkasar bahasa. Sebenarnya nak bagi motivasi, nak bagi motivasi ke muslimat di Rauk. Jangan tinggalkan jamaah. Siapa keluar daripada jamaah Islam, hukumnya haram dan dosa besar. Hukumnya haram dan berdosa besar. Siapa yang tak masuk dalam jamaah juga, hukumnya berdosa sebab wajib berada dalam jamaah Islam. Faham ya? InsyaAllah. Okey, sekadar itu minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah.